من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini, walaupun dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman. Minggu lepas kita ada cerita berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga. Pada pagi ini, seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman merupakan antara lelaki yang awal-awal memeluk agama Islam, dan beliau digolongkan dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, mereka yang terawal memeluk agama Islam. Maka apabila lah beliau berada dalam golongan ataupun kumpulan orang yang awal memeluk agama Islam, maka banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada kepada beliau. Antaranya, beliau sentiasa bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentiasa bersama-sama dengan baginda. Ke mana saja baginda pergi, di situlah adanya Huzaifah bin Al-Yaman. Sehingga mana rapaknya, percayanya kepada Huzaifatul Yaman ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam peperangan Khandaq. Dalam perang Khandaq ni, kita baca dalam sirah Nabawiyah, kita lihat bagaimana cabaran yang besar dihadapi oleh muslimin, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila perang Khandaq, ataupun kita panggil perang Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pakatan, dikepung oleh semua musuh-musuh Nabi yang berada di tanah Arab pada masa itu, dengan musyrikinnya, dengan Yahudinya, berkumpul dan membuat pakatan untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga mana dalam perang Khandaq ini, Yahudi yang bersama-sama dengan Nabi, yang
menulis ataupun yang menandatangani perjanjian pada masa itu juga telah belut. Dan juga ingin membunuh Nabi SAW, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Maka di saat-saat getir tersebut, maka Nabi SAW mengutuskan ataupun memerintahkan Huzaifatul Yaman untuk masuk ke barisan, masuk ke pasukan ataupun pakatan musuh pada masa itu untuk mencari maklumat. Supaya Nabi tahu pergerakan dan juga perjalanan yang dilakukan oleh pihak musuh pada masa itu. Maka dengan keberanian yang ada kepada Huzaifatul Yaman, beliau menyelinap masuk ke dalam pakatan musuh, ke dalam barisan musuh untuk mengetahui seluk-beluk dan juga kekuatan yang ada kepada pihak musuh. Ini satu perkara yang besar, satu perkara yang penting, yang tidak diberikan kepada sesiapa, tetapi diberikan kepada Huzaifah al-Yaman. Ini satu kepercayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, menyebabkan beliau menjalankan tugas dengan baik. Beliau menjalankan tugas dengan comel. Menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam rasa suka, rasa gembira dengan keberanian yang ada kepada Huzaifatul Yaman. Sebab tu Huzaifah ni kita panggil intelligent. Kita panggil intelligent, perisik. Perisik yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maknanya kepercayaan Nabi, sayangnya Nabi, percayanya Nabi kepada Huzaifatul Yaman, Nabi latih jadi intelijen. Nabi latih jadi perisik. Dalam masa yang sama, Huzaifatul Yaman ini Nabi bagi senarai nama-nama orang munafik. Senarai nama orang-orang munafik yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi bagi senarai nama. Orang lain tak tahu. Nabi pesan, wahai Huzaifah, aku bagi kamu ni nama-nama orang munafik yang berada di Madinah. Maka mu tengoklah keadaan dia, mu tengoklah kelakuan dia, mu perhatilah tindak tanduk dia. Berapa ramai? Wallahu a'lam. Dalam sejarah tu, Nabi, bukan Nabi, Huzaifah tak royak kepada sesiapa pun, siapalah dia mati. Dia pergi sungguh-sungguh. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dia gelar Huzaifah ni sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang tahu. Berapa ramai, berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu, tak ada orang tahu. Hak tahunya siapa? Nabi dan juga Huzaifatul Yaman. Bila Nabi wafat, masa Nabi hidup tu tak apalah. Boleh tengok tindak tanduk yang dilakukan oleh Nabi. Bila Nabi mati, maka pernah satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tanya Huzaifah Al-Yaman. Dia kata, wahai Huzaifah, aku nak tanya mu. Dalam sedarah hak Nabi bagi kepada mu ni, aku ni ada keduk. Kalau kita tak tanyalah soalan tu. Moga hak tanya ni khalifah, sahabat Nabi. Tapi tawaduknya Sayyidina Umar. Bibir-bibir takut ada nama dia. Huzaifah kata, aku sudah berjanji dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku tak boleh royak ke siapa-siapa. Aku tak boleh jawab soalanmu. Aku tak boleh jawab soalanmu sebab aku sudah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bila Nabi diwafat, maka Sayyidina Umar kata, kita nak kenal orang munafik ni ataupun tidak, kita tengok Huzaifah. Dia pergi kena sembahyang jenazah apabila ada sahabat Nabi ni mati. Kalau bunyi orang mati, ada orang mati, kita tengok dulu Huzaifah ni pergi kedok sembahyang jenazah. Kalau Huzaifah pergi, maka pokok kita pakat pergi belakang. Kalau Huzaifah tak pergi, kita jangan pergi. Situlah kita akan tahu sama ada hak mati itu munafik ataupun tidak. Ni Sayyidina Umar. Dia buat kaedah setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lepas tu zaman Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar tanya. Dia tanya diri dia, Nabi tak jawab. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar tanya, ramai-ramai orang yang aku latih ni, ada kedok dalam sejarah nama munafik. Huzaifah kata, ada seorang. Ada seorang. Sayyidina Umar tanya, siapa dia? Aku tak boleh royak siapa. Aku tak boleh royak siapa seorang tu. Akhir sekali, Sayyidina Umar pun cari. Dia pun pecah kawan tu. Dia pun pecah kawan tu dalam pentadbiran dia, dalam pemerintahan dia. Huzaifah pun tahu. Huzaifah pun tahu. Dia kata, aku tak royak ke Sayyidina Umar siapa-siapa hak munafik dalam kabinet dia. Allah ni kat kabinet dah. Dalam pemerintahan dia, dalam pentadbiran dia. Tapi seolah-olah Sayyidina Umar ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pecah orang itu. Moga kita belajar dulu. Sayyidina Umar ni orang yang hebat. Orang yang hebat. Hebat tu apa? Hebat tu kerana tindakan-tindakan dia dan keputusan dia tu kena dengan kehendak Allah. Bukan ayatnya tindakan Nabi ke tindakan sahabat lain tu tidak kena dengan kehendak Allah, tidak. Cuma kehebatan Sayyidina Umar ni, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran mengiyakan gapo hak Sayyidina Umar buat. Turun ayat Quran apa? Sebab Sayyidina Umar oriak lagu ni. Sebab Sayyidina Umar buat lagu ni. Maka ayat Quran turun untuk backup ataupun untuk membantu ataupun untuk menyokong gapo tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Contoh, abang sebut dah dulu. Iaitu khilaf di kalangan Nabi berkenaan dengan tahanan peribadah. Tahanan peribadah. Bila berlakunya peribadah, adanya tahanan-tahanan, maka berlakulah perbincangan. Nak buat gana kepada tahanan peribadah ni. Nabi kata, kita upah tahanan-tahanan ni supaya duduk dengan kita, kerja dengan kita. Buat kerja kita. Buat kerja untuk kita. Sayyidina Umar kata, bunuh. Jika buat gapo demo ni, bunuh. Akhir sekali Nabi cenderung untuk bagi upah kepada tahanan perang ni untuk dia kerja untuk Islam. Akhir sekali Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran tegur keputusan Nabi dan menyokong apa yang disebut
oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kehebatan yang ada kepada Sayyidina Umar. Jadi, Huzaifatul Yaman ini juga siapa sudah. Dia tak royak kepada Sayyidina Umar. Dia tak royak ke siapa-siapa. Senarai munafik yang ada, yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Huzaifah ni orang yang betul-betul berpegang kepada janji. Siapa sudah? Siapa dia mati? Dia tak royak ke siapa-siapa. Kita bacalah dalam sirah, bacalah dalam kitab mana-mana, tak ada cerita daripada ulama-ulama sirah senarai nama yang Nabi tulis, yang Nabi bagi kepada Huzaifatul Yaman. Sebab tu sahabat Nabi gelar sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kelebihan yang ada kepada Huzaifah. Yang pertama sekali tadi, iaitu intelijen, perisik. Perisik yang Nabi lantik, yang begitu hebat. Yang kedua, memegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kelebihan Huzaifah ni, dia suka bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bila duduk dengan Nabi, duduk saja. Mesti tanya soalan tu, tanya soalan ni, tanya soalan tu, tanya soalan ni. Siapa ke Huzaifatul Yaman ini, dia masyhur. Dia suhu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah berkenaan dengan perkara akan datang. Gapo hok berlaku akan datang? Huzaifah ni tahu. Sebab gapo? Sebab dia tanya soalan-soalan hok akan datang, hok akan berlaku ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Huzaifatul Yaman dia sebut, wallahi inni la'alamun nas bikulli fitnatin hiya kainatun baini wa bainas sa'ah au kabaqah. Huzaifah kata, demi Allah, akulah orang yang paling banyak tahu, orang yang paling banyak rahsia apa yang akan berlaku selepas pada ni. Fitnah go tu, fitnah go ni, aku tahu berlaku. Akulah orang yang paling banyak tahu fitnah yang akan berlaku selepas pada ni. Yang mana fitnah itu berlaku sehinggalah berlakunya kiamat. Sehingga berlakunya kiamat. Maka banyak-banyak fitnah yang akan berlaku ataupun masa depan, benda-benda yang akan berlaku pada akhir zaman. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifatul Yaman sendiri. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifatul Yaman sendiri. Dia kata apa? Dia kata, kebanyakan orang yang bertanya kepada Nabi ni tentang kebaikan. Kana nasu yas'aluna Rasulillah anil khairi. Orang mari jumpa dengan Nabi, sahabat Nabi mari jumpa dengan Nabi, tanya benda baik belaka. Tanya benda hak baik-baik. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Tapi aku ni suka tanya tentang keburukan. Keburukan ni maksud dia, gapo akan berlaku selepas badan ni. Orang nak tanya kebaikan. Kebaikan. Tapi aku ni, kalau jumpa dengan Nabi, aku suka nak tahu gapo akan berlaku selepas badan ni. Barang yang akan berlaku selepas badan ni, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku selepas badan ni, aku nak tahu juga.
Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Soalan dia. Huzaifah dia tanya Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, dulu puak-puak kami ni berada pada zaman jahiliyah. Puak-puak kami ni berada pada zaman jahiliyah, pada zaman kejahatan, lalu Allah Ta'ala datangkan kepada kami kebaikan, iaitu Islam lah. Ni alhamdulillah, puak-puak kami ni Islam, dulu jahil, dulu duk buat jahat dan juga sebagainya, maka lah ni, marilah Islam. Hakmu bawa. Maka, adakah akan berlaku semula kejahatan selepas daripada hakmu bui ni? Selepas pada kebaikan ni? Dia tanya Nabi. Dulu puak-puak kami ni jahiliyah. Lepas tu mari Islam. Aku nak tanya soalan kepadamu. Adakah akan berlaku pula kejahatan selepas kebaikan lah ni? Nampak. Soalan Huzaifatul Yaman ni berkenaan dengan akan datang. Bari akan datang. Benda akan berlaku akan datang. Maka Nabi kata, ya, betul. Maknanya betul tu gapo? Akan berlaku kejahatan selepas pada ni. Maka Nabi kata, ya, akhir sekali. Tetapi Nabi kata, berlakulah kesabaran pada dia. Akan berlaku kejahatan selepas pada ni. Maksud gapo kejahatan di situ dalam hadis ni? Iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, Sayyidina Uthman mati dibunuh. Sayyidina Uthman mati dibunuh. Sayyidina Umar mati dibunuh. Dan Sayyidina Ali mati dibunuh. 3 orang khalifah mati, dibunuh dan mereka syahid. Sayyidina Uthman ni, kalau kita baca dalam sirah, dia mati ketika mana dia sedang membaca Al-Quran di rumah dia. Dia nak baca Quran dalam rumah dia, maka puak-puak hak jahat ni, bagi masuk, pecah rumah dia, pecah masuk dalam rumah dia, dia bunuh Sayyidina Uthman. Tu cerita panjang lah. Maka, adakah berlaku lagi kejahatan selepas pada tu? Nabi pun kata, ya. Tetapi pada masa tu, berlakulah kesabaran. Berlakulah kesabaran. Iaitu, ada benda baik, ada benda jahat. Maka Nabi sambung lagi. Maka pada masa tu, adanya satu kaum yang menyeru kamu untuk melakukan kejahatan. Ada puak-puak yang akan jumpa denganmu, yang akan melakukan kejahatan, yang ajak kamu untuk melakukan kejahatan. Lepas tu, akan berlaku pula ke selepas pada tu? Maka Nabi kata, ya. Apa pula berlaku? Dia kata, maka pada tu, adalah du'at. Adalah orang-orang yang akan mengajak kamu ke neraka jahannam. Banyak lagi. Lepas dia tanya soalan tu, lepas satu-satu tu, hak jahat-jahat berlaku. Hak buruk-buruk berlaku. Hak buruk-buruk berlaku. Lepas sosok, maka Nabi dia pun tanya Nabi. Puak-puak ni, hak merayak ni, orang belah mana? Siapa dia? Aku royak agak kepada aku jenis-jenis dia, ciri-ciri dia. Maka Nabi jawab, mereka di kalangan kamu dan mereka juga bercakap dengan bahasa kamu. Maknanya apa? Hadis ni nak royak, hak melakukan kejahatan ni adalah daripada kalangan orang Islam sendiri. Nabi royak dah ke Huzaifah. Lepas ni, hak akan buat jahatnya siapa? Orang Islam sendiri. Orang bukan orang kafir tu, benar lah. Bukan dia musuh dengan kita dah. Masalahnya lah ni,
orang Islam sendiri yang akan melakukan kerosakan, yang akan melakukan kejahatan, yang melakukan kebinasaannya adalah daripada kalangan kamu sendiri dan dia bercakap dalam bahasa kamu. Dan dia bercakap dalam bahasa kamu. Maka Huzaifah pun tanya, kalau lagu tu wahai Rasulullah, keadaan ni berat, lepas satu-satu, Huzaifah pun tanya, kalau lagu tu lah keadaan dia, aku nak buat ganda. Aku nak buat ganda. In adrakani zalik fama ta'muruni in adrakani zalik. Kalulah aku sempat ada pada masa tu, gapo aku kena buat? Qala, jawab Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi kata, kalulah berlakunya keadaan seperti itu, maka kamu kena buat gapo? Hendaklah kamu melazimi jemaah orang-orang Islam. Kamu kena duduk dalam kumpulan Islam. Kamu kena duduk bersama-sama dengan orang Islam dan juga pemimpin dia. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena duduk dengan kumpulan orang-orang Islam dan juga bersama-sama dengan pemimpin dia. Huzaifah tanya lagi. Sekiranya pada masa tu tak ada pun jemaah Islam, tak ada pun kumpulan Islam, tak ada ke satu, maka Nabi pun jawab, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada kumpulan-kumpulan yang ada pada masa itu. Kumpulan ramai, tapi kumpulan di kalangan orang-orang Islam, kumpulan yang bersama-sama dengan orang Islam ni tak ada. Kumpulan Islam ni tak ada. Maka pada masa tu, mu kena jauhkan diri dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Walau an ta'udda bi asli syajar. Walaupun kamu terpaksa memakan makanan daripada akar pokok. Maknanya duduk lautan lah sampai duduk lautan. Mu jangan duduk dengan kumpulan hak bukan kumpulan Islam. Mu jangan duduk selain daripada jemaah Islam. Maka mu kena jauhkan diri walaupun kamu terpaksa memakan makanan daripada akar-akar pokok. Sehingga mana? Sehingga mu mati dalam keadaan lagu tu. Ada ayatnya Nabi royak kepada Huzaifah akan berlaku selepas pada ni zaman berlakunya kejahatan yang teruk. Berlaku pun Nabi ajar kalau ada kumpulan Islam, mu duduk dengan kumpulan itu. Kamu akan selamat. Kalau tak ada, maka mu tak usah masuklah mana-mana kumpulan. Mu duduklah jauh-jauh dengan orang, walaupun kamu terpaksa makan ni daripada akar pokok, sapalah mu mati. Nabi tak bagi pilihan. Kalau tak ada jemaah Islam, mu cari hak ni, dok. Nabi kata kalau mu tak jumpa jemaah Islam ni tak ada, mu tak usah duduk alik mana-mana. Mu duduk sore-sore. Lepas tu mu makan lah, walaupun terpaksa makan ni daripada akar-akar pokok, sapalah mu mati. Ni, orang panggil hadis akhir zaman. Yang diceritakan oleh siapa? Huzaifatul Yaman. Dia suka tanya Nabi. Soalan-soalan yang akan berlaku pada akhir zaman. Dan banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifatul Yaman berkenaan dengan perkara-perkara akhir zaman yang akan berlaku. Dan Alhamdulillah, kita tengok gapo hak Nabi royak kepada Huzaifah ni sudah berlaku depan kita. So berlaku. Kerana hak royak ni bukannya orang-orang biasa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
bila kita berada pada zaman itu, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi ajar, Nabi pesan, Nabi wasiat, talzam, maka wajiblah kamu bersama-sama dengan kumpulan Islam, bersama-sama dengan jemaah Islam, maka kamu akan selamat. Ini kehebatan yang ada kepada Huzaifatul Yaman, berkenaan dengan kelebihan yang ada pada dia. Yang ketiga, dia banyak tanya Nabi benda-benda akhir zaman yang akan berlaku selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, Huzaifatul Yaman ni, dia tidak mati dalam perang. Dia tidak syahid dalam perang. Tapi dia mati di rumah dia. Dia mati di rumah dia. Disebut dalam sirah bagaimana permulaan beliau ni nak mati. Disebut dalam ni, ketika mana saat-saat kematian dia, beberapa orang sahabat Nabi mari ziarah dia. Mari jumpa dengan dia. Dia pun tanya, kalau kita kat lah ni, pukul berapa lah ni? Waktu berapa lah ni? Pukul berapa lah ni? Maka dia kata, lah ni subuh. Sahabat-sahabat Nabi kata, lah ni sudah hampir subuh. Nak subuh dah. Nak subuh dah. Pelik dia. Sahabat Nabi pergi ziarah. Ziarah sahabat dia ketika mana waktu dini hari. Orang tak pergi rumah kat subuh ni. Kalau mari dekat subuh, kita tak buka pintu. Dan ayatnya zaman Nabi ni, zaman orang panggil masa tu orang sebelum subuh tu orang bangun dah. Bangun tahajud, bangun sembahyang, sudah orang panggil sudah bergerak dah. Jadi tak pelik lah. Kalau zaman dia ni, dia pergi rumah orang tanya pukul berapa ni dekat subuh. Kalau kita waklah ni kak, tobat tak buka. Sebab apa? Sebab orang kita ni, pesen kita, orang kita. Zaman Nabi, zaman sahabat ni dia lain. Dia qiyamul lailnya, dia tahajudnya. Benda amalan soleh banyak. Dia mari dia kata dekat subuh dah ni. Dia pun berdoa kepada Allah. Dia kata, aku berlindung daripada Allah, daripada waktu pagi yang akan membawa aku ke dalam neraka. Aku berlindung kepada Allah daripada waktu pagi yang akan membawa aku ke dalam neraka. Dia berdoa kepada Allah. Aku tak silah, aku berlindung pada waktu pagi yang mana boleh bawa aku ke dalam neraka. Maka dia pun tanya lagi, pokokmu mari ni bawa ke dok kai kapal. Dia tanya. Pokokmu mari ziarah aku ni bawa ke dok kai kapal. Dia kata, kalau mu tak bawa, aku nak pesan kepadamu, mu bawa kai kapal kepada aku, jangan bawa hak lebih-lebih. Jangan bawa hak comel-comel, bawa hak biasa-biasa je. Kerana apa? Kerana kelebihan itu bukan ada kepada kai kapal hak mu nak kafankan kepada aku. Cari hak mahal-mahal. Cari hak comel-comel. Kelebihannya bukan duduk situ. Tapi kelebihan dia duduk di tempat lain. Iaitu apa? Amalan-amalan hak aku buat. Masa tu, dia ayat lagu tu dah. Mu cari hak mudah-mudah ya, kai kapal ke aku ni. Tak cari hak mahal-mahal lah. Cari hak comel-comel lah. Cari hak biasa-biasa. Kerana kai kapal ni bukanlah penentu kepada aku diselamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahawa aku suka lagi hidup miskin daripada kaya. Dia minta dengan Allah Taala, aku suka hidup miskin daripada kaya. Dia miskin ke? Tak. Huzaifah ni kaya. Dia dilantik menjadi gubernur di Kufah.
Gubernur dia gak zaman lah ni. Gapo orang panggil? Menteri dah. Duit dia banyak, tapi dia tidak memilih kekayaan. Dia rela hidup miskin daripada kaya. Aku lebih memilih hidup yang hidup daripada hidup ini dipuji, tapi aku telah melanggar syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lebih memilih kematian daripada kehidupan yang tidak ada makna. Maka duk tengah kecek tadi, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Seolah-olah dia tahu masa mana ajal dia sampai. Seolah-olah dia tahu Allah Ta'ala dah ambil nyawa dia. Maka Huzaifatul Yaman telah meninggal dunia bila? Pada tahun 256 Masihi. 256 Masihi bersama dengan 30 Hijrah. Mati itu bila? 40 hari selepas syahidnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman mati, dibunuh. Hak abang sebut tadi ketika mana baca Quran 40 hari selepas pada tu. Dia pun meninggal dunia. Mana? Di Madian. Kalau Madian lah dia lu bedel lah, lu bedel. Iran. Maka matilah Huzaifatul Yaman dalam keadaan dia sakit. Dia tidak mati di medan perang, dia tidak mati di peredak, tetapi Allah Ta'ala muliakan dia. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia 3 perkara tadi. Yang pertama, perisik yang hebat dan orang kepercayaan Nabi. Yang kedua, pemegang rahsia, sahibu sirri Rasulillah. Sampai ke akhir dia tak royak ke siapa-siapa. Dan yang terakhir, orang yang menceritakan tentang hadis akhir zaman. Gapo yang akan berlaku selepas pada ni, satu-satu persatu diceritakan oleh Huzaifatul Yaman. Dan 3 kelebihan inilah yang menyebabkan Huzaifatul Yaman, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, dan kita yakin beliau dan juga sahabat-sahabat yang lain dimasukkan ke dalam syurga kerana mereka ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup setakat tu dulu. Aqulu qali hadza wa sadhibali wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pula payah. InsyaAllah.